Hello Malaysia, tuan-tuan dan bapak semua. Satu isu hangat saya nak kongsi dengan kamu. Setelah RM600 bilion yang tak sudah-sudah, RM92.5 bilion pun tak sudah-sudah isunya, duit puluhan juta di bilik Muhyiddin Yassin yang didedahkan oleh Anwar Musa, di mana Anwar Musa mendedahkan bahwa terdapat duit puluhan juta di dalam bilik Muhyiddin Yassin. Hari ini kita dengar lagi satu berita tergempar. Berita ini yang bertajuk, kita direct to the point saja hari ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dikatakan mengheret Muhyiddin ke mahkamah berhubung dakwaan bayaran RM15 juta. Tuan-tuan dan puan semua, RM15 juta ni apalagi ceritanya, apalagi isunya, banyak lagi pula masalah yang timbul. Tapi sebelum kita teruskan hujah hari ini, saya meminta kerjasama baik anda semua untuk menekan butang subscribe, like dan share video ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini, dan saya meminta jasa baik kamu untuk mengembangkan lagi channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, isu hangat hari ini, Anwar heret Muhyiddin ke mahkamah berhubung dakwaan bayaran RM15 juta. Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru-baru telah memfailkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi Perikatan Nasional. Menjadi tanda tanya apa isu RM15 juta ini. Muhyiddin Yassin disaman, Anwar Ibrahim telah memfailkan saman fitnah kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan bahwa dia menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Peguam utama Anwar Ibrahim, Sankara Nair mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa writ saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sebelum ini juga, tuan-tuan dan puan semua, pada 7 Disember, Anwar telah mengeluarkan surat tuntutan yang memberi Muhyiddin tempoh 3 hari untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat berhubung dakwaan di media sosial dan menarik balik video TikTok berkenaan dakwaan itu, serta membuat aku janji bertulis untuk tidak lagi mengulanginya. Surat tuntutan ahli Parlimen Tambun itu adalah berkenaan kenyataan ahli Parlimen Pago tersebut yang dikatakan dibuat ketika ceramah Grand Finale PN menjelang pilihan raya di Padang Serai pada 5 Disember lalu. Dan pada 7 Disember, pejabat Menteri Besar Selangor menyangkal dakwaan Muhyiddin dan sebaliknya mendedahkan bahawa Anwar hanya dibayar simbolik RM1 setahun sebagai penasihat, bukan RM15 juta. Menurut salinan penyataan tuntutan tindakan sivil, Anwar selaku plaintif mendakwa bahawa sehari selepas surat saman dikeluarkan, keseluruhan ucapan Muhyiddin dalam ceramah itu diterbitkan selanjutnya di bawah akaun Facebook Defendant. Menurut Anwar Ibrahim, dakwaan itu sebagai fitnah, palsu dan memperlekehkan dirinya serta dibuat dengan niat jahat. Plaintif juga mendakwa bahawa dakwaan itu antara lain menggambarkan dirinya sebagai seorang yang tidak boleh dipercayai, tidak jujur mengenai penerimaan jutaan ringgit daripada kerajaan negeri Selangor sebagai penasihat ekonomi dan menipu orang ramai. Namun tuan-tuan dan puan-puan semua, pada 7 Desember kita imbas kembali di mana pejabat Menteri Besar Selangor telah menyangkal dakwaan Muhyiddin sendiri dan sebaliknya membela Anwar dengan mendedahkan bahawa Perdana Menteri hanya dibayar simbolik RM1 setahun sebagai penasihat. Kenyataan fitnah ini dirancang terlebih dulu bertujuan untuk memperlekehkan, memfitnah reputasi dan perwatakan Anwar Ibrahim secara serius selain memburukkan nama baik beliau serta karakter Anwar Ibrahim yang juga penyokong teguh kedaulatan undang-undang serta reformasi sosial. Muhyiddin keberatan untuk memohon maaf dan menarik balik kenyataan yang sama, tetapi terus menerbitkan perkataan fitnah itu dengan sengaja dan tidak memadamkannya sehingga kini.
Sehubungan dengan itu, Anwar menuntut daripada Muhyiddin mengganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi pampasan, dan ganti rugi teladan, dan perintah injunksi untuk menghalangnya daripada terus mengeluarkan kenyataan fitnah serupa. Sementara itu, Bernama juga melaporkan Perdana Menteri hari ini telah memfailkan saman terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung ucapan berbau fitnah mengenai dakwaan beliau yang menerima gaji sebanyak Rm15 juta semasa berkhidmat sebagai penasihat ekonomi Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sedangkan pejabat Menteri Besar Selangor sendiri telah menyangkal dakwaan Muhyiddin, dan adakah dengan kenyataan daripada pejabat Menteri Besar Selangor ini, Muhyiddin mungkin akan dikenakan tindakan seperti apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya rasa ini telah menimbulkan kemarahan Perdana Menteri sebab beliau telah difitnah. Cuba kita fikir tuan-tuan dan puan semua, sekiranya kita difitnah, kita sendiri akan melakukan seperti apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan pada hari ini, yaitu mempertahankan diri. Adakah selepas ini Muhyiddin akan dikenakan tindakan, dipenjarakan mungkin, kita tidak tahu. Teruskan bersama di dalam channel ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini. Tapi seperti biasa, kita sudah pasti, kita sudah tahu memang banyak yang masih mempertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Manakah tidak, selepas saja Perdana Menteri telah mengangkat sumpah, pengurusi Perikatan Nasional yang sendiri meroyan Muhyiddin Yassin yang dilihat kecewa, sakit hati, dan mungkin marah terhadap keputusan atau pelantikan Perdana Menteri hari ini, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau telah meminta keabsahan dan akhirnya dalam usul undi percaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri dan menjadi Perdana Menteri yang hebat, berdiri teguh dengan kuat pada hari ini. Satu kenyataan daripada Taqiyuddin sekali lagi yang mengejutkan dan saya ingin berkongsi dengan kamu semua. Tapi sebelum itu, saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan semua, hari ini satu kenyataan daripada agenda daily, Taqiyuddin telah mendedahkan sesuatu yang pasti menggemparkan seluruh Pakatan Harapan. Benarkah Pakatan Harapan mempunyai cubaan untuk membeli ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan persekutuan? Coba kita renung-renungkan. Adakah kita melihat media ataupun berita sebelum ini yang menyatakan bahwa Pakatan Harapan ada mengambil ahli parlimen daripada Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan? Setakat ini, jika Anda mempunyai komen ataupun setuju dengan kenyataan daripada Taqiyuddin yang berbunyi seperti ini. Taqiyuddin dedah cubaan Pakatan Harapan beli ahli parlimen Perikatan Nasional. Coba kamu komen kalau kamu ada dengar tentang berita ini semasa PRU 15 ataupun semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang membentuk kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan semua, berita hari ini, ahli Parlimen Kota Bahru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendedahkan bahwa beberapa MP PN cuba dibeli oleh Pakatan Harapan di dalam usaha untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pendedahan itu sekaligus mematahkan tuduhan timbalan Presiden PKR yang kini adalah Menteri Ekonomi, tidak lain dan tidak bukan Rafizi Ramli, bahwa PN juga cuba mencuri 10 MP Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan. Taqiyuddin kata PH cuba membeli ke beberapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Tetapi pendedahan ini juga sekaligus menyatakan bahwa Perikatan Nasional mencoba, di mana PN juga mencoba untuk mencuri 10 MP Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan, menurut Presiden PKR Rafizi Ramli. Cubaan membeli ini dilakukan Pakatan Harapan dengan menawarkan jawatan menteri kepada MP Perikatan Nasional, selain janji untuk membayar semua perbelanjaan ketika PRU ke-15 menurut agenda Delhi. Bukan saya yang cakap. Menurut agenda Delhi, saya ingin mendedahkan di sini
bahwa pihak kami pernah ditawarkan beberapa jawatan kabinet untuk menyertai kerajaan di sebelah sana, Kerajaan Pakatan Harapan.